إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Lawannya lawan kudrah lawan bagi sifat kudrah, yakni sifat perkuasa, itu lawan dianya ialah lemah. Jadi ingat, tiap-tiap sifat zat lawan dia tu istihalah, tentu tidak atas Allah Ta'ala. Kita kata benda yang mustahil, kalau yang mustahil atas Allah Ta'ala, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tidak boleh digambar pada akal kita adanya, ini sungguhnya, yang ini perkara tentu tidak lagi tak ada. Itu dia panggil sifat zat. Lawan bagi sifat zat ni dia panggil sifat fi'il, sifat perbuatan. Sifat fi'il ni ialah ibarah daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Ibarat daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah, ibarat daripada perbuatan Allah Ta'ala tu lah. Tanjizi hadis makna luluh, la ni dah, sekarang ni dah. Sifat perkuasa Allah Ta'ala tu ta'alluq dianya berkuasa, mengada, meniada, memberi rezeki, menegah rezeki, menghidup, memati. Itu kita kata menghidup, memati, memberi rezeki, menegah rezeki, itu dia panggil sifat fi'il, dia panggil sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Jadi sifat perbuatan ni banyak lah. Nak dalam Asmaul Husna tu banyak. Ar-Razqu, Al-Mani'u, Asy-Syafi, yalah ke tu. Al-Muhyi, Al-Mumitu, itu semua tu sifat fi'il Allah Ta'ala.
Beza mana sifat PN ni lawan dia tu tidak istihalah, tidak mustahil. Ya, contoh kita kata Allah Ta'ala menghidupkan manusia. Tak kira lah manusia ke gapo, Tuhan lah yang menghidup. Lawan bagi menghidup tu apa? Mematikan. Mematikan tu mustahil tak atas Allah Ta'ala? Tidak. Harus. Tidak. Ar-razqu, memberi rezeki. Itu sifat PN tu dia panggil sifat perbuatan Allah Ta'ala. Lawan bagi ar-razqu ke apa? Al-mani', menegah. Menegah rezeki. Mustahil ke atas Allah Ta'ala menegah rezeki? Tak ada mustahil. Harus. Jadi sifat PN ni lawan dia tu harus atas Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau sifat zat, lawan dia tu istihalah, tentu tidak. Contohnya seperti kita bicara sekarang ni sifat kudrat, sifat perkuasa. Ini satu sifat yang wujudiyah, yang sungguh lagi ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Lawan bagi perkuasa lemah. Lemah Allah Ta'ala boleh? Tak boleh. Tentu tidak. Istihalah dia panggil. Itu kita nak beza kalau orang panggil sifat zat dengan sifat baik. Kalau gitu hak kita nak iktikadnya apa? Mustahil ia Allah lemah. Hak kita nak iktikadnya istihalah ia Allah lemah. Mustahil sini dengan makna istihalah. Mustahil sini dengan makna istihalah. Kenapa? Kerana lemah Allah Ta'ala tu mustahil. Lemah Allah Ta'ala tu mustahil. Lemah tu orang panggil sifat tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil lemah. Al-ajzu, kalau dalam bahasa Arab panggil ajzu. Lemah. Al-qudratu, perkuasa. Lawan dia al-ajzu, lemah. Jadi lemah Allah Ta'ala tu kita hukum dengan istihalah. Tentu tidak. Bila akal kita hukum dengan istihalah, tentu tidak, maka benda tu dipanggil mustahil. Jadi kita ulang balik. Mana ulang balik tentang hukum akal dengan akal hukum. Mustahil itu benda hak dihukum oleh akal. Orang panggil akal hukum. Adapun hukum akalnya dalam kepala otak kita ni istihalah. Istihalah makna apa? Adamu qabulis subut, tak terima sungguh, artinya tidak. Jadi ayat dia nak kata gini, mustahil ia Allah lemah, nak kata istihalah ia Allah lemah. Kalau terjemah Melayu punya tentu tidak ia Allah lemah. Gitu tu terjemah Melayu tu. Ia Allah lemah tu apa panggil apa? Mustahil. Kerana apa? Kerana akal kita hukum dengan istihalah. Jadi kita kena ingat semua, mengaji sifat 20 ni bukan mengaji duk atik bila. Kalau duk atik bila, baik duk la ilaha illallah tu boleh pahala. Mengaji sifat 20 ni nak hukum dengan akal kita. Ada Allah, apa akal kita nak hukum? Mesti ada Allah. Tu mesti tu wujub. Bila benda tu dihukum dengan mesti, wujub, benda tu dipanggil wajib. Tu wujubul wajib. Ada lawan tiada. Tak kira ada lawan kereta. Bodoh pula bahasa Melayu itu dia ni. Ada lawan tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Akal kita nak hukum apa? Tak ada Allah Ta'ala. Tentu tidak. Tentu tidak tu istihalah. Benda yang dihukum dengan istihalah dipanggil mustahil. Jadi istihalatul mustahil mana? Tidak ada Allah tu tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak istihalah. Tiada Allah mustahil. Jadi tentu tidak tiada Allah istihalatul mustahil. Tak ngaji gitu. Wujubul wajib istihalatul mustahil. Wujubul wajib istihalatul mustahil. Ngaji gitu tuh. Macam ni. Perkuasa kudrah di zat Allah Ta'ala. Akal kita nak hukum apa? Mesti ada sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala. Itu. Mesti, sungguh, wujub dia panggil. Benda hak dihukum dengan sungguh, mesti, wujub, dipanggil wajib. Jadi mesti ada sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala. Dia panggil apa? Wujubul wajib. Qudrah, perkuasa, lawan je apa? Al-ajzu, lemah. Lemah siapa? Lemah Allah Ta'ala.
akal kita nak hukum apa? Lemah Allah Ta'ala. Tentu tidak Allah lemah. Nah, tentu tidak tu dipanggil istihalah. Allah lemah dipanggil mustahil. Sebab apa dipanggil mustahil? Sebab dihukum dengan istihalah. Itu dah. Jadi kalau ngaji untuk guru kata mudah-mudahan yang lebih tepatnya mustahil ia Allah lemah, yakni istihalah ia Allah lemah. Terjemah Melayu bunyi mana? Tentu tidak ia Allah lemah. Baru kena. Kalau kata mustahil ia Allah lemah, jadi dua kali mustahil. Kenapa? Ia Allah lemah tu mustahil. Nah, ia Allah Ta'ala lemah tu mustahil. Ia Allah tu lemah perkara tentu tidak. Mustahil itu perkara tentu tidak. Jadi dua kali. Perkara tentu tidak, perkara tentu tidak. Kok gapo nak cakap itu? Nah, perkara tentu tidak, perkara tentu tidak. Jadi bulan kali itu. Nah, ulang dua kali. Sebab itulah orang panggil ni tasammuh fil ibarah, bermudah-mudah dalam ibarah. Gitu. Baik. Hanya ni nak takkid, nak menguatkan lagi. Hanya wajib dengan makna wujub. Wajib dengan makna wujub. Hanya wajib dengan makna wujub. Apa? Mesti, sungguh, sengoti. Itu. Hanya wajib yakni sungguh, sengoti, mesti kuasa yakni bersifat dengan perkuasa selama-lamanya. Selama-lama. Bersifat dengan perkuasa tu sedia kala lagi dan selama-lamanya. Tuh qadimatun azaliyatun wasarmadatun. Sedia kala dan berkekalan selama-lamanya. Patu ketika mana sedia kala dulu belum ada makhluk, Tuhan tak buat lagi makhluk ni walau sebutir pun, sebutir zarah sekalipun, hanya Allah Ta'ala saja ada. Ketika tu dia lemah. Awak teka sikit. Ketika mana Allah Ta'ala tak buat langsung sebutir makhluk walau sebutir zarah. Allah Ta'ala saja kun hizat. Zat Allah Ta'ala saja ada. Ketika tu dia lemah kah? Lemah tak? Agak-agak Aku nak jawab dia tu ni. Takut salah jawab dia tu ni. Jawab lemah kape. Tak kape apa. Tuhan kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu ay minal mumkinat. Daripada tiap-tiap perkara hak terima ada terima tak ada ni, dialah zat yang maha amat berkuasa, yakni bersepakai di zatnya sifat perkuasa. Qadirun ay zatun muttasifatun bil qudrati. Patut belum daripada dia buat makhluk ni alam ni, dia lemah kah? Dia tak mampu kah? Tak ini nak jawab awak itu deh. Lemah tak Tuhan? Tak deh. Kau lemah kau boleh belaka ikut ustaz anak kata lemah. Jangan lagu tu lah. Ngaji ilmu kalam ni kena banyak cakap dah sini. Kena banyak faham. Kena ada soal munazarah, kena debat lagi mari barulah orang panggil dapat ambil natijah tu. Lemah dah Tuhan. Ketika mana dia tak buat lagi makhluk ni, sebut yang alam ni tak ada lagi. Malaikat tak ada lagi. Hanya zat Allah Ta'ala saja ada. Tekah tu Tuhan lemah tak? Jawabnya tak lemah. Dok dia jangan jawab lemah jangan. Motor kau tu lemah sat hidup main jing nak pergi gagah sikit baru jawab. Jangan duk jawab lagu tu. Jawab lagu tu arti sifat kudrat Allah Ta'ala arak supaya kita. Supaya kita arak mana benda hak kedatangan, terima perubahan, terima bertambah, terima berkurang. Tanya demam gerak sudah ayat body ketul ketul lagu mana pun nak sadar lagu mana kalau demam kat lembek demo body sadar semua tak tak gerak nak kah tak gerak getar ke gugu lemah pas mana kederak demo hari-hari duk main jing kau ambil ke jing aprik mana tu ni tu jawabnya kederak kita ni orang panggil arak yang menopel pada jiring. Terima berkurang, terima bertambah. Ring dipanggil ring. Kederak kita tu ring.
Bukan atas jalan mengada menjadi meniada dah. Nah, pas kederak Allah Ta'ala ring tak? Arak yang menopel pada jiring. Dah. Sifat yang qadimah yang ada di zat Allah Ta'ala yang qadim sedia kala. Pas bila masa dia tak buat akhlak dia lemah. Tak lemah. Itulah orang panggil ta'alluq kudrat ketika tu dia panggil suluhiyun qadimun. Itu. Ta'alluq kudrat ketika tu dia panggil suluhiyun qadimun. Apa suluh? Patut pada. Qadimun sedia kala. Mana Tuhan nak mengadakan makhluk ni patut pada, layak, mampu. Kenapa? Karena dia tak lemah, dia bersifat berkuasa. Pas dia buat tak lagi? Tak lagi. Nanti ni. Tak lagi. Ada orang panggil maqadir dia, qadar dia nak buat tekah bila ikut dia nak buat tu atas muafakat iradat, nanti masuk sifat iradat. Tu. Jadi tika mana dia tak buat lagi satu pun daripada makhluk, dia tak lemah, dia bersifat dengan sifat berkuasa. Pas ta'alluq kudrat ketika tu, hijau kudrat ketika tu, suluhiyun qadimun. Patut pada sedia kala dia nak mengadakan makhluk ni. Karena dia tak lemah. Nak faham suluhin qadim ni, misal ya, contoh nak bagi dekat dengan faham, bukan sebiji gitu dah. Orang panggil misal li taqribil fahmi. Contoh untuk mendekatkan faham. Ketika mana kita duduk di rumah, duit kita ada 200 nak dalam poket. Tak pergi lagi tu shopping komplek tu. Tak pergi lagi Jayong ke kat sini. Mana-mana shopping komplek tak kira lah. Tesco ke berapa. Jadi kalau iktibar kata barang-barang hak jual di Jayong, hak jual di Tesco harga 200 ke bawah. Dengan kita hak ada 200 ringgit ni, kita mampu tak nak beli? Mampu tak? Kalau kita ada 200 ni, barang-barang hak jual di Tesco di Jayong hak harga dia 200 atau ke bawah, kita mampu tak nak beli? Mampu. Mungkin kita ada duit, kita kuasa tak nak beli? Kuasa. Mungkin kita ada duit, bukan kita tak ada duit dah. Tapi beli tak lagi? Dok lagi muka duduk rumah. Tak kira beli dah. Yang tu beli yang Shopee Zat. Tu kira lain. Nak ceritanya kita tu ada dah orang panggil patut pada untuk beli. Yang tu orang panggil suluh. Tapi tidak coding lah kita ni. Coding boleh juga nak kata coding, tapi coding zaman ni mana nisbah lama masa boleh duduk perang RM200 kat dengan setahun. Duduk sipel dalam poket, tak ada pergi beli atau demo ni miskin ke? Tak boleh pergi beli ke? Kawan ada 200, lama mana? Dah 2 tahun duduk perang dalam poket ni dah ni. Tu suluhiyun qadimu dia panggil. Patut pada dah kawan lama dah boleh nak beli barang-barang harga 200 atau ke bawah di Tesco di Jaya mana tu. Patut beli lagi? Tak lagi muka tak pergi. Tu orang panggil patut pada. Suluhiyun dia panggil. Apabila kita pergi sendiri Tesco, pergi sendiri Jaya. Ambil barang-barang harga 200 atau ke bawah. Pergi cashier bayar. Tu orang panggil mubasyarah, langsung beli. Itu dipanggil apa tu? Tanjiziyun harisun. Lulu duk tengah beli lah ni. Itu ni. Jadi bila Allah Ta'ala buat makhluk yang pertama, makhluk pertama tu tak kira lah berapa balas pula. Ada kata arash, ada kata air, ada kata kolam, ada kata luh mahfuz, ada kata kursi, ada kata nur Muhammadi. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagai-bagai pendapat suruh balas lah artinya. Bila dia buat makhluk yang pertama, dikatakan waktu imkan dia panggil. Waktu boleh jadi. Sebelum tu waktu tu tak ada. Ketika mana zat Allah Ta'ala saja-saja ada, itu tak boleh nak katakan masa. Masa tu kita kata ketika, masa azali, itu orang panggil dikul ibarah. Sepik ibarat kecek. Kalau kira-kiranya masa tu tak ada lagi ketika tu. Kenapa? Karena Tuhan tak buat lagi orang panggil matahari, bulan, bintang ni. Yang masa-masa ni ibaratun anil harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Atau orang boleh kira masa berapa semua sekali tu. Jadi masa Allah Ta'ala, masa kita pun terpaksa nak cakap masa Allah Ta'ala. Padahal ketika tu tak ada masa. Tak ada puye, tak ada ketika. Orang panggil azali gitu ya. Ketika itu pun merujuk kepada masa. Ketika, masa, sampai
Tak nak kecek payah jadi. Kena sebut juga ketika azali, ketika Tuhan saja ada, ketika mana Tuhan tidak meliputi atas dia masa. Nah, tapi kita bercakap kat gitu kan apa? Dikul ibarah. Sepik nak bercakap tu susah jadi. Jadi cuma kena tegar kau kan. Nak duduk pahal kata masa tu, tahun bila? Nah, hari bulan berapa? Minit ya ke berapa? Pukul berapa? Nyanyi duduk pahal lagu tu. Bukan jangan kita sebut kata masa Tuhan saja ada, kun hizak ketika mana, azali ketika mana. Ketika masa tu orang panggil tak ada masa ketika tu. Tak ada waktu. Lepas tu sebut juga waktu, masa, ketika, dikul ibarah. Sepik ibarat nak bercakap. Nah, jadi jangan duk faham kata bila sebut ketika azali, ketika masa Allah Taala buat, maknanya Tuhan itu ada masa di dia. Bukan. Jangan duk faham gitu. Nah, Tuhan tidak meliputi di atasnya masa. Nah, dia bahkan yang menjadikan masa. Kita yang berada di bawah suntuk masa. Tu suntuk masa. Kamu tu ubik pukul 6.30 boleh apa aku 7. Apa-kapan 7.30 juga. Nak ada ni. Jam pun hari hijau gak. Bengong tunggu. Tu tengok. Kita duduk dalam bawah suntuk masa. Cepat. Lewat dah ni. Nak? Tu. Kenapa kita duduk di bawah rungkuk suntuk masa? Tuhan hak buat masa tu. Tuhan tak ada suntuk masa di dia. Bukan dia duduk juga di bawah langit bumi ni. Bawah jam, minit, saat, bulan. Bukan. Nak duduk pahal lagu tu jangan. Kalau gitu Tuhan ada usia. Umur berapa Tuhan lah ni? Jangan. Nah, kita hak ada usianya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Nah, tu kita. Tuhan tak ada lagu tu. Kerana dia yang buat masa, bukan dia yang mengenai ke atasnya oleh masa, bukan. Kena faham gitu. Jadi bila Allah Ta'ala tu, bila pun merujuk pada masa. Apa ayah nak cakap dia tu ni? Ketika mana, bila masa Allah Ta'ala buat makhluk yang pertama, itu dipanggil waktu imkan. Apa waktu imkan? Waktu boleh jadi dah. Apa hak Allah Ta'ala nak tentu sedia kala lagi tu, boleh dah Allah Ta'ala nak mengada. Nah, ada. Tuhan buat langit, bumi, buat malaikat, buat jin, buat orang gapo, jujur. Siapa sekarang ni? Ni semua hak berlaku atas muka bumi ni, gerak diam apa semua sekali. Nah, sejuk panas hekong ko, nah mutalegak kipas tubik suara kita. Kita rasa lapar, kenyang, ngantuk, gapo tak kira. Apa saja hak berlaku, semuanya ialah asar, kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat. Ini dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Nah, tu hari wak hijau ni. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Pada ketika masa, pada tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap minit, tiap-tiap waktu, Tuhan itu wak hijau dia. Tuhan yang mentadbir alam ni. Nah, tu ingat baik. Baik, habis itu. Maka sebab itulah ulama-ulama bila-bila sifat ma'ani ni, dia bila kudrat dulu. Nah, kenapa? Kerana kita orang awam ni hak jelas di mata kitanya ialah kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Ni kita sendiri. Nah, tu apa saja kita buka mata, celak mata je nampak gapo saja tak kira. Kapek ko, nah batu bata, binek rumah, orang tu, orang ni berjalan, orang ni warna kulit gini, cakap bahasa lagu ni, semua tu Tuhan yang menjadi. Allah Ta'ala yang menjadi. Nah, tu. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Luluh dah lah ni. Baru luluh dah ni. Nah, dah lagi akan datang. Tuhan ruak akhir ya. Buat makhluk ni. Itu. Habis. Kemudian habisnya kita i'tikad dah wujubul wajib, istihalatul mustahil. Dalil pula. Kerana setiap daripada perbahasan akidah ni, dia ada 3 orang panggil wajib syarak. Wajib i'tiqad wujubul wajib, wajib i'tiqad istihalatul mustahil, dan wajib tahu dalil bagi kedua-duanya. Ada 3. Nah, 3 wajib syarak. Tu jangan nampak ngaji sifat kudrat ustaz. Tu pun bagi 2. Boleh lepas separuh, boleh ni separuh. Sikit pahala boleh. Dah. Sini. So perbahasan ni 3 kewajipan atas kita.
Wajib syarak atas kita, tekan atas kitanya wajib i'tikad, wujubul wajib. Mana? Wajib kita kena pegang dalam hati kita, mesti ada di zat Allah sifat berkuasa. Lepas dah. Nah, kemudian wajib syarak pulanya kita i'tikad istihalatul mustahil. Mana? Wajib kita pegang dalam hati kita, pacok dalam hati kita, tentu tidak Allah lemah. Itu istihalatul mustahil wajib. Dua dah wajib. Ini nak masuk tiga pula. Apa? Tahu dalil. Supaya kita tu tidak dihukumkan iman muqallid. Nah, iman muqallid mana percaya ikut mulut orang itu. Orang kata Tuhan ada. Nah, orang kata tak ada. Orang kata takbir Allahu akbar. Tahu gapo Islam. Nah, gapo dia tak tahu, pakai yo turu mulut orang begitu ya. Jangan. Agama ni tak boleh duk muqallid gitu. Nah, lebih-lebih lagi dalam ilmu usuluddin, wajib kena jadi mujtahid. Tu, nak jadi mujtahid boleh, ilmu tauhid ni boleh. Tapi kalau ilmu fiqh, tu nak jadi mujtahid bukan tak boleh, susah. Nak ngaji ilmu Allah banyak mana kena kuasai. Hak ngaji tu belum tentu kuasai. Nah, tu bukan mudah. Nah, nak jadi mufti saja boy, sifatun man yustadillu bih, sifat-sifat kriteria orang panggil mufti tu. Nah, berapa syarat-syarat. Hak tu hak mula-mula pun tak lepas dah kita. Nah, kalau duk baca wala bowling jauh dah. Nah. Jauh. Tapi kalau bab akidah, wajib kita kena mujtahid, kena ijtihad. Tu haram kita taklid. Tak boleh taklid. Mana orang taklid? Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalili. Kita ikut mulut orang lain. Nah, dari kerana asabiyah, ta'assub. Tok guru kita cerita lagi tak kira lah mu siapa. Nah, tok guru aku mai duk syarah lagu ni, aku pelai je lah. Nah, mu siapa nak mai? Tak boleh itu. Bila dalil lain tanpa mengetahui dalil. Tak geraklah Islam main lagu tu kan. Ni. Tu. Tengok dalil kata mana. Adapun tanda. Tanda ni terjemuh daripada Arab, dalil pun boleh, alamat pun boleh, burhan pun boleh. Boleh ke tak? Tu. Ya kalau burhan ni ia lebih khusus lagi sebenarnya. Burhan maknanya dalil yang dipelaturkan dengan dua muqaddimah. Ada orang panggil muqaddimah surah, muqaddimah kubra. Itu dia panggil burhan. Dia panggil atu. Contoh al-alamu mutaghayyirun. Itu dia panggil bermula alam ni berubah. Dia atu muqaddimah surah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Tiap-tiap benda berubah ni baru. Keluar natijahnya al-alamu hadisu. Alam ni baharu. Tu sambung pula. Wa kullu hadithin, dan tiap-tiap benda baru fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak ada baginya sang pencipta. Itu dia panggil burhan, hujjah. Kenapa? Karena dia susun dengan muqaddimah surah, muqaddimah kubra, muqaddam tali dan natijah. Itu kena belajar dalam ilmu mantik. Ilmu mantik. Ada lagi ilmu mantik dia panggil. Dia dalam ilmu kalam ni ada alat dia mana? Selain daripada ilmu kalam ni, ini ilmu tauhid, ni kalau kita mengaji ni ilmu tauhid bukan ilmu kalam, ilmu akidah. Ya beza tu. Ya kalau kitab akidah yang bercirikan ilmu kalam, sifat ma'ani yang pertama ya tak bila kudrat, ya bila hayat dulu. Hayat dulu. Kenapa? Karena ta'akul akal dia panggil. Hak kita boleh mikir dengan kepala otak kita. Orang kalau nak bersifat dengan sifat lain-lain tu, hidup kan mati. Itu. Kalau mati saya cakap duk puji habis kan. Oh mamak ni baik, pemurah, pejok, murah hati gini. Mamak mana? Mati dah. Saya cakap kalau mati dah. Kena hidup dulu baru orang nak tahu. Jadi kalau ulama kalam, mutakallimin, bila sifat ma'ani ni hayat dulu. Karena ta'akul akal. Yang main ilmu makul dia panggil. Kemudian alat dianya selain daripada ilmu kalam ni, ada lagi ilmu makulatul ashar. Ilmu nak kenal makhluk.
Makhluk ni keripung di dia gapo dia? Zatnya mesti berjirim, sifatnya mesti arak. Gapo hak lazim bagi jirim? Tu je bahas. Kerana gapo hak dikatakan kepada arak? 9 berlaku. Makulatul aina, makulatul kami, makulatul mata, makulatul infial dan sebagainya hingga 9 makulat. Benda hak dikatakan kepada arak itu alat bagi ilmu kalam. Kemudian ilmu mantik. Ilmu mantik ni ilmu nak betul cara bercakap, cara mikir. Takut kita salah cakap, salah mikir. Kata Imam Ghazali, dia kata kan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Faman la laisal faman, dia kata mana dah? Tak ingat dah. Barang siapa faman la mantiqalahu la siqatalah. Kata itu. Barang siapa yang tidak ada mantik bagi diri dia, maka tak boleh disiqah, tak boleh dipercayai orang ni. Kenapa? Mungkin salah mikir, salah cakap dan sebagainya. Itu ilmu mantik. Payahlah. Ngaji saja. Tu ngaji saja. Kalau di pondok ngaji kitab mantik. Awal-awal ngaji kitab mantik ni, soal jawab mantik Syekh Yasin Padang. Lepas tu baru naik ke matan Sulamul Munawwarah. Lepas tu barulah ngaji kitab Idahul Mubham, syarah bagi Sulamul Munawwarah. Orang panggil Sulamul Munawwarah nama kitab ya. Kadang-kadang panggil Sulamul Mantiq. Sulamul Mantiq. Tu orang panggil burhan. Burhan lebih khusus daripada dalil. Kalau dalil umum, tengok ni dalil ni. Adapun tanda, yakni dalil, hujah, alamat yang menunjuklah ia Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat perkuasa dan tentu tidak dia lemah. Tu. Satu dalil, dua madlu. Sama-sama kita kena ulang-ulang sama. Sebab kitab je tulis rekah gini ya. Sebab tu kitab ni tak boleh kita nak beli baca saja seorang, kita tak boleh. Dia nak ngaji baru faham. Man akhadha ilmal aqaidi minal kutubi bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang ambil ilmu akidah, aqaidil iman, man akhadha ilmal aqaid, barang siapa yang ambil ilmu simpulan bagi kepercayaan ni, aqaidil iman ni, akidah ni, minal kutubi, daripada kitab semata. Beli buku mak baca sore kekeng dapat TV. Ni bila syaikhin, tanpa ada, tak ada guru langsung, tanpa guru langsung. Kalau ada datuk guru tak apa, kita duk ngaji juga. Bila-bila tu beli buku nak baca, nak nambah sikit. Ni tak payah kita rujuk. Tak apa, ni langsung tak ada datuk guru, pakai ambil di buku saja-saja. Tu bahaya tu. Jenis lagu ni bahaya. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu, masuk dalam perut pedar dia tu oleh segala waham-waham, sengko-sengko. Rasa-rasa, nak main gitu. Wah rasa-rasa. Dia tak boleh wah rasa-rasa. Ilmu akidah ni tak boleh wah rasa-rasa. Dia kena fakta. Tepat. Dalil dia mesti qat'i min adillatil yaqiniyah. Diambil daripada dalil yang diyakinkan. Itu. Yakin maknanya tak terima syak zan waham. Itu. Dah. Tengok. Adapun bermula tanda yakni dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat perkuasa Allah Ta'ala dan tentu tidak dia lemah, ialah sekalian makhluk ini. Apa sekalian makhluk ni? Yakni baharu makhluk ini. Tambah gitu sekalian makhluk ni tak ada ayat apa pun kita. Bila masuk makhluk ni menunjuk pula kata kita kan, kata Tuhan tu mesti bersifat apa kuasa, tentu tidak dia lemah. Tu banyak mana makhluk nak masuk ni payah gapo jujuk. Ni ya kawasan ni memang overseas orang panggil ni. Universal ke overseas orang panggil. Penduduk di luar negara penuh orang, ada belaka. Kulit hitam, kulit putih, macam-macam jenis nak masuk. Tu makhluk lah ke dah? Makhluk lah ke tu? Tak ada pun cuek kita kata Allah Ta'ala bersifat berkuasa. Tentu tidak dia lemah. Kalau senyap jalan mengorik tak tahu gimana hala cuca masuk tubik. Makhluk dah. Makhluk. Payah kata makhluk ni jadi dalil tanda
baharu makhluk ni. Takdir itu kan. Sekalian makhluk ini baharu sekalian makhluk ini. Kena takdir gitu baru faham. Kalau sekalian makhluk ni tak ada ayat gapo apa. Ambo seorang kalau ada ayat boleh surah ni. Nah, ni batu-batu ada duduk cakap kita. Nah, Abang Zailal ni. Tuhan bersifat berkuasa tentu tidak lemah. Ada batu ke plastik ke ni sejadah ke apa cakap? Tak ada. Senyap, tak ada cakap ke apa? Tidak tak? Lepas tu, dia kata sekalian makhluk ni baharu sekalian makhluk ni jadi tanda dalil yang menunjuk di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa, tentu tidak dia lemah. Baharu makhluk ni. Jadi walau makhluk ni tak cakap pun tak apa, kita tengok pada makhluk ni baharu ke kodeng makhluk ni baharu. Tahu di mana baharu? Berubah. Tak dimasuk tadi. Al-alamu mutaghayyir. Alam ni makhluk ni berubah tak? Berubah. Hatta budak kita jumpa tepi jalan wala iyadzubillah. Nah wala iyadzubillah. Anak luar nikah lah. Ni. Ki rogo tak rogo caralah. Ni. Tubik kita ini kata rogo di Kelantan semakin meningkat, dia kata 8.1%. Oh dahsyat. Aku kata itu okey betul. Kita orang Kelantan kuat Islam apa gapo ni tak okey apa gitu. Marah dia mau buat gitu. Dah marah apa memang kita kuat Islam ke? Nah, tu. Kerajaan lain tak ada nama buah Islam, kerajaan kita kerajaan Islam. Nah, kerajaan lain gapo tak tahulah, kerajaan sekular kau kerajaan kafir kau tolak Islam kau wallah alam kerajaan kita kerajaan Islam ya. Nah, tak okey apa gitu lalu. Pahadah duk komen kata kata kena bezalah Islam dengan orang Islam tu lain-lain. Faham jawab? Kena beza juga Islam dengan parti Islam pun beza. Bukan duk tulah dah. Tak galik orang lawan parti Islam tu kafir terus lawan Islam. Nah, tu kenapa Wim molek ni. Nyai nak marah tu kalu gitu. Bagai naik lah ni ada demo buat demonstrasi tak? Ada. Acu terang kita tak ngeta. Alalah, pada merebut juga hari-hari kita. Tu bagai naik itu ini semua. Tu tengok. Tu. Pada kuasa kita senyap. Tu tak boleh itulah. Tak boleh orang panggil kita, orang kritik kita, tak boleh lah kita hala kau orang tak apa lah kau. Sama jelah. Ustaz nak lawan Islam ke? Tak hamba orang Islam. Hamba duk mengajar ilmu agama Islam, duk didik anak-anak bangsa kita supaya reti Islam. Itulah gitu. Patut kat kita kerja Islam ni kena wi kemah lah. Wi kemah lah. Orang panggil bahagia Islam kita ni tak okey tu berita rogo menekat. Aja kata tu lebah apa ada nafsu juga. Nyanyi waktu bik modatu ke. Dah. Waktu bik modatu ke. Waktu lebah apa. Siapa kata tu lebah tak ada nafsunya? Tu lebah ni hak sepatut kena kawan nafsu lebih pada orang awal. Betul tak? Ni kata lebah hak duk kapi orang kakak no. Terah kak nak api neraka lah dia mau terah pakoh orang tu orang ni terah api neraka. Tu lebah hak lagu tu boleh tiba-tiba kata ke dia mau marah pula. Patut tu lebah lah kuat kawan nafsu ni. Memelah tu lebah pada nafsu. Tak okey kita nak kata tu lebah maksum melekat. Tu lebah memang nafsu dah tu lebah kena jagalah. Image Islam kita tu. Kita kuat Islam ni ada tu ni. Tu. Hamba kat nak suka semua ni tu ni. Nak suka macam-macam lah. Kata bila lah kuliah di negeri kita nak boleh buka duk tengok ke Selangor sedap demo duk kuliah duduk maghrib kuliah subuh ke apa kita tak ada kuliah lah kata. Hamba kata tak apa dah rakyat Kelantan ke kuat Islam dah tak payah kuliah dah. Kuliah gapo takbir 2 3 4 dah dekat selesai masalah. Selesai masalahnya. Kau mana? Pakai takbir kan habis settle masalah. Masalah Islam kuat dah kitanya. Habis. Cuma perkara lagi hak kita kena minta orang panggil pihak berautoriti ni lah.
Kena kaji lah semaya ni. Nak pakai sampai bila kita semaya genggam-genggam lagu ni. Nah, jadi lucu pula Demo duk semaya genggam-genggam sebelum masuk stadium tengok bola. Nah, semaya genggam-genggam ini. Nah, atau SOP. Nak takut weruh lah apa itu ini. Nak COVID, nanti COVID itu ini. Bos sudah semaya masuk stadium rapat-rapat molek ada COVID ni. Tu puak-puak kita orang panggil mufti kita, nah ahli majlis fatwa kena agresif lah sikit. Nah muzakarah bahas molek gapo semua tengok Johor waktu bid dah kenyataan tu. Mungkin bulan 1 semaya rapat balik. Dah kalau duk berkekalan gini takut seksa anak cucu cicit kita kata semaya tak boleh rapat kena genggam. Ambo tengok mula genggam tu ni. Siapa bila? Nah, yang genggam ni sebab ada orang panggil sesuatu yang menegah daripada kita rapat. Itu apa? Nah, COVID ni. Pak kita pakai duk cocok asing dah. Pakai cocok asing, atau cocok asing pun tak apalah. Demo duk ikhtiar cara demo lah. Nah, sini. Pak COVID ni sendiri tu kena bahaya jugalah. Kena bahaya juga. Nah, merbahaya dia tu siapa dok tahap taung macam bala wabak. Sebab kalau kita kira wabak taung ni, kena tu gak 5 minit tak pergi berubat, ada kata mati. Nah, ada pun COVID ni masih orang panggil semabu tu banyak. Semabu orang panggil keliru. Nah, hak mati musim ni banyak kena COVID. Janganlah mati musim ni. Minta dengan Tuhan. Ya Allah, lepas COVID baru mati ya Allah. Jangan mati musim ni. COVID lah dia dah. Nah, pakai cok gitu mudah senang dah. Tu. Pas belum daripada COVID ni pun tak ada orang mati ke? Lambat-lambat juga orang mati. Nah, lambat-lambat juga orang mati. Jadi kita ikhtiar dah gapo semua selesai dah. Nah, orang tengok tak ada orang panggil seimbang, tak ada keseimbangan. Semaya nak masih lagi duduk enggak jarak-jarak tapi aktiviti sosial. Nak duk main bola kau duk tengok bola di stadium ke gapo tak ada. Dah orang panggil enggak gapo pakai boleh duk tepuh juek grafik mengaku. Kawan remo gapo. Pas lagu mana gitu. Nah, tak ada pula jakit kena COVID kat situ. Dekat sini. Tu. Tadi kalau orang mikir ni, masa orang panggil apa? Duk beripung tu. Beripung bekas Perdana Menteri tu Datuk Najib tu beripung nak naik mahkamah ke ramah kau beripung dulu tu. Nah, rapat molek tu. Tak ada pula kluster mahkamah ke dah sini. Senyap. COVID pula lari dekat tu dekat. Tu. Tapi tak ada arah kalau kita duduk di bawah majlis agama kena patuh lah. Nah, kena patuh. Tapi kalau lupa nak ambo semaya rapat molek terus-terus lalu dah. Dah mu aku duduk dalam tu. Hari-hari duduk tengok mu aku. Boleh rapat, boleh cuek grafik tiba-tiba semaya kena enggak pelik pula lah jadi. Nah, tu. Surah masjid ni bawah majlis agama. Majlis agama hak berautoriti untuk menentukan. Nah, jadi kita orang bawah ni kena bersuara lah. Nah, mana orang panggil suara mufti, suara ahli majlis fatwa, kena muzakarah, bicara cepat-cepat. Okey, duduk main lagu ni beline gini ya. Nah. Tu. Kalau marah tahu lah tu. Nah. Tu kalau gitu dalil yang menunjuk kata mesti Allah Taala bersifat dengan sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Baharu alam ini, baharu sekalian makhluk ini. Bukan sekalian makhluk ni tu jadi dalil mana makhluk ni. Tak ada duk cakap apa kita. Nak tu setengah-setengah makhluk je duk cerita kata Tuhan tu mesti bersifat dengan sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Siapa? Tuk-tuk guru, ustaz-ustaz. Bukan semua makhluk ni. Pak kata sekalian makhluk ni, baharu sekalian makhluk ni tu yang menunjuk mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Lagu tu. Tahu di mana? Tahu di mana kata baharu sekalian makhluk ni? Tahu di kata berubah tadi. Nah. Waliyadzubillah kita dah sambung tadi. Waliyadzubillah. Jumpa budak dia mau buang, baby dibuang. Tu biasanya anak luar nikah lah. Jangan orang nak buang anak sendiri ni. Melainkan kau jenis tak ada agama. Tu dia berasa bahasanya tak mampu nak jaga anak. Ada orang lah tu. Rupa-rupa ada. Tapi tak buang merata gitu tak lah. Dia pergi hantar kau orang yang sanggup jaga ke apa dah tu ni. Orang panggil istilahnya
tak panggil lah buah anak ni. Suruh orang lain, minta tolong orang lain hok jaga apa. Tak ada rasa keyakinan boleh tanggung, boleh sara. Nah. Baik. Kita jumpa baby hok dia mau duk buai tepi jalan tu kan. Bawa kita kutip, kita tak tahu dia beranak bila. Betul tak? Kau tahu tarikh bila? Tak ada. Surat beranak dia mau tak tinggal. Payah kau kata baby ni baru, tahu di mana? Tahu dia kata berubah. Terus tengok 40 tahun. Ya baby lagi tak? Ni. Umur berapa tanya baby umur berapa ni? 40 tahun dah ni. 40 tahun baby lagi. 40 tahun ke baby dah. Bapak baby dia. Ni. Dak betul baby dah. Berubah dah. Berubah. Mula-mula kita ambil baby tu kecil besar ni. Hello. Saya dapat tangan ini. Tunggu tengok. Pas hari-hari, pas bulan-bulan, pas tahun-setahun, sampai 40 tahun. Duk kecil kita lagi lah. Dak besar pada kita bucik perut lebih pada kita Berubah tak? Berubah. Itu nak kata al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan tiap-tiap benda hak berubah ni hadisun, baru. Sebab tu Tuhan ni tak berubah. Tuhan ni tak berubah. Kalau dia berubah baru. Terbaik lagi mari langit bumi. Bukan Tuhan lagu tu hatu boleh panggil. Ni. Tiap-tiap benda berubah pasti baru. Kenapa? Kerana dia tak mungkin boleh berubah kalau tidak ada yang memperbaharui dia. Kalau gitu natijah keluarnya al-alamu hadisun. Alam ni baru. Alam ni baru. Makhluk ni baru tak? Baru. Kalau gitu wa kullu hadisin, tiap-tiap benda baru. Mana? Tiap-tiap benda ada permulaan dan terima perubahan. Gitu lah. Itu benda baru. Fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak ada bagi dia sang pencipta. Pak kalau sang pencipta tadi tak bersifat dengan sifat perkuasa. Ni nak mari ni, nak mari dalil tu. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kudrat, sifat perkuasa, natijah jawabnya betul tak? Tentu dia bersifat dengan al-ajzu, sifat lemah. Tentu dah. Kalau tidak bersifat dengan kudrat, tentu al-ajzu. Kalau tidak bersifat dengan al-ajzu, tentu kudrat. Dua tu. Berarti apa? La wasitata bainahuma. Tak ada benda tengah di antara kedua tu. Kalau tidak kuasa, lemah. Kalau tidak lemah, kuasa. Ya dua tu kita fardu takdir, kata wak lolok lah. Wak lolok, bohong kata. Bukan jadi sungguh. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah fardu takdir ni tidak membawa benda tu benar-benar berlaku. Hanya nak ambil natijah daripada wak lolok tadi tu. Apa kesimpulan yang dapat? Ini diajar dalam Quran kan? Hanya kata falsafah Yunan pula. Bapak tolak sifat 20 kata falsafah Yunan tu duk wak lolok, kalu-kalu. Tuhan sendiri ajar dalam Quran. Lau kana fihima alihatun illallah. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah. Tengok. Kalau tu. Jikalau. Kalau lah. Ada tak Tuhan lain pada Allah langit bumi ni? Tak ada. Lepas tu kalau ada, jadi mana? Hati lebur langit bumi. Pas langit bumi hati lebur? Tak. Maknanya tak. Tak ada Tuhan lain pada Allah. Allah sah Tuhan. Tu natijah nak pegang. Kita fardu takdir ke? Kalau Tuhan tak bersifat dengan perkuasa kudrat, tentu-tentu dia tu bersifat dengan al-ajzu, lemah. Tentu dah. Bah jikalau dia bersifat dengan lemah, al-ajzu, boleh kan yang ada buat alam ni? Boleh yang buat makhluk ni boleh? For kita yang lemah ni, semua lemah. Amerika, Jepun, apa lemah lah ke? Buat apa? Nak buat sebelah sayap nyamuk pun tak mampu. Hak dia mau duk buat gapo tu robot, bukan nyamuk, bukan natang sengoti, nyamuk buh roh boleh terbai dah. Pakai guna bateri elektrik kau gapo dah tu ni. Kerajaan mana atas muka bumi hak kuat le ni? Amerika, Jepun, China. Pas boleh tak demo-demo hak kerajaan kuat ni boleh buat sebelah sayap nyamuk. Yang kata nyamuk seekor, sebelah sayap nyamuk. Boleh? Tak boleh. Tak satu sebelah sayap nyamuk, separuh daripada sebelah sayap nyamuk tu boleh tak? Tak boleh. Kalau duk buat juga tu bukan betul. Plesu, plastik, bohong. Hak original hak original. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana lemah. Pak kalau Tuhan bersifat lemah,
Sikit daripada alam ni pun dia tak mampu mengada, tak mampu mencipta. Tengok. Pas tak ada alam ni sikit pun, sebutir pun, betul ke tak? Tak betul. Bohong, dusta. Kenapa? Kerana alam ni kita dapat saksi dengan musyahadah mata kepala kita. Bukan setakat sebesar zarah sebutir sayap nyamuk, berjeregut depan. Dengan kita sendiri bucik gini semua ni siapa buat? Tak tahu ni. Kalau tidak Tuhan bersifat dengan sifat berkuasa. Tengok. Ni. Maka natijah keluarnya tentu tidak dia lemah, mesti dia bersifat dengan sifat berkuasa. Tu natijah kita nak pergi. Tu. Nah mana? Alah ni. Makhluk ni, baharu makhluk ni menunjuk kata mesti dia bersifat dengan sifat berkuasa. Tentu tidak dia lemah. Lagu tu. Tu proses mikir. Tak percaya hang boyak tak apa lagi. Pani, duk lepok kedai kopi pani, terus mikir tengok ni. Hang mikir sendiri, ya ilmu ni kena mikir. Hang mikir dia kau sahabat hidup bobok sore dia kedok aku. Terus fikir tengok ya kedok. Nah, dik sokok tengok boleh rapat puting tu kau tak ada siapa hisap. Gitu Boleh? Rokok tu ia rapat puting sendiri gitu. Orang gila mana boleh terima gitu? Ia rapat puting pasti ada orang hisap. Ada asar, ada muasir, ada kesan, ada orang yang memberi kesan. Tak jadi sendiri. Kau aja tengok itu. Nah, letak tengok rokok ni tiba-tiba kepul tu biar asap sendiri. Rapat puting, tak ada siapa hisap ni. Tengok, ni puting ni. Tak ada orang. Gitu. Fikir tengok sendiri. Kalau tak hisap rokok, hok makan nasi. Tengok nasi dia pinggir habis pun yang makan. Kesan ada kesan tak? Ada. Tentu ada kesan, ada muasir, ada yang memberi kesan. Pahala berjeregut gini semua tu kita tak ada orang buat. Ni. Tu pas orang buat dia tak okey lemah. Kalau lemah boleh buat. Jangan kata nak buat alam ni, nak buat surau, nak buat bangunan, nak buat rumah kecil pun tak boleh letak rendah. Betul tak? Kena ada orang panggil apa? Kepandaian, sifat, kemampuan. Tu orang tak panggil buat, orang panggil usaha. Nah, usaha pun kena ada ring, kena ada kederak ring. Tukar tak mari buat ini mana demel lah kau tukar tengok tak ada ring, tak nak buat bangunan. Padahalnya bukannya mencipta, hanya berusaha. Tengok makhluk sendiri pun tak boleh nak buat gapo kalau tak ada ring, lemah. Pak kalau Tuhan kalau lemah boleh buat langit bumi minimum. Hok comel ni. Badi usun dah apa kejadian yang penuh dengan orang panggil apa keajaiban, kecantikan, pelik, langit tak ada tiar, duduk atas bintang, berapa banyak bintang. Tak boleh mikir kita ada dengan sendiri. Tentu ada yang mengada ni, yang mengada tu mesti bersifat dengan sifat berkuasa. Kalau lemah tak boleh buat benda gini. Tu baik. Geti gitu mak kemahlah hati. Sah i'tikad selesai. Dapat 3 pahala. 3 tu kira 4 sebenarnya. Apa? Sebab dalil ni wala 1 2 madelu. 2 benda hak ditunjuk. Menunjuk di atas mesti Tuhan bersifat dengan sifat berkuasa, tentu tidak dia bersifat dengan sifat lemah. 2. Kira-kira 4 belaka pahala. Hak wajib 3. Wajib i'tikad wujubul wajib. Wajib i'tikad istihalatul mustahil. Wajib tahu dalil. Pahala dapat 4, ngaji 3, pahala boleh 4. Tu. Tu relax. Tengok duduk nyandar relax. Boleh pahala ni. Jangan dia ingat tu rokok sujud boleh pahala ni. I'tikad hak wajib fardu ain ni boleh pahala. Bah kata tak ngaji berdosa pula. Di situ. Kemudian kita sambung semula pula dan iradatun. Masuk sifat iradat pula lah. Lepas daripada kudrat kita masuk sifat iradat. Wallahu a'lam. Sanwi nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.